Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Muhammad Khairi bin Kamarudin. Insya-Allah hari ini kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita berkaitan tentang harta pusaka. Baru-baru ini timbul isu berkaitan tentang pewarisan pusaka oleh Baitul Mal. Okey. Bersama saya insya-Allah hari ini bersama seorang penyelidik yang telah mengkaji berkaitan tentang pewarisan harta pusaka oleh Baitul Mal. Okey, insya-Allah hari ini saya akan menemui Ustaz Amir Hanif Azman, berpendidikan ijazah sarjana modul syariah, ekonomi dan perbankan Islam daripada Universiti Yarmouk, Jordan, dan bakal menghabiskan pengajian di Institut Kebangsaan Malaysia dalam sarjana ekonomi Islam. Kan calang-calang kita punya panel hari ini. Okey Ustaz. Okey, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey ya. Okey. Okey Ustaz, saya nak tanya soalan yang pertama. Okey, berdasarkan kajian Ustaz, mengapakah Baitul Mal ni boleh menjadi waris kepada harta pusaka? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali terima kasihlah kepada Dr. Khairi yang juga merupakan supervisor saya lah dalam menyiapkan kertas kajian master saya. Kalau ikutkan kajian saya adalah berkenaan dengan pengurusan harta pusaka mu'alaf, kaitan dengan dengan Baitul Mal jugalah. Jadi sikit sebanyak berkaitan lah dengan apa yang Dr. tanya. Okay, berkenaan dengan Baitul Mal, bagaimana Baitul Mal boleh mewarisi harta pusaka orang Islam? Kan biasanya kita dengar, biasanya kalau orang meninggal dunia, semati meninggal dunia, harta pusaka tu akan pergi kepada ahli keluarga, tentunya dia punya waris dia lah. Tapi dalam setengah keadaan boleh jadi Baitul Mal pun menjadi ahli waris kepada harta pusaka semati. Dan ada beberapa keadaan lah yang boleh menyebabkan perkara itu berlaku. Tapi kita kena faham juga bagaimana hukum Islam berkenaan dengan harta pusaka yang boleh diwarisi oleh Baitul Mal. Sebab dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Rawdah At-Talibin karangan Imam An-Nawawi, memang disebutlah bahawa harta pusaka yang tiada waris ataupun memang tiada waris yang layak ataupun bila terdapat baki harta selepas waris-waris yang layak diterima, harta tu memang boleh diserahkan kepada Baitul Mal ataupun Baitul Mal berhak atas harta itulah. Tapi juga disebut dalam kitab Rawdah At-Talibin ni, bila mana keadaan tu berlaku adalah waktu tu Baitul Mal dia melaksanakan fungsinya dengan begitu baik, maka Baitul Mal boleh mewarisi harta pusaka. Itu syarat dia lah. Kalau dalam ayat penuh dia disebut, sekiranya si mati tidak meninggalkan waris fardu dan tidak meninggalkan waris asabah, maka hendaklah diwarisi oleh zawi al-arham. Cuma pada pandangan Imam Nawawi, sesungguhnya pendapat yang sahih zawi al-arham itu tidak mewarisi dan tidak juga dipulangkan lebihan itu kepada lebihan harta itu dalam keadaan bila mana urusan Baitul Mal ditadbir dengan baik, dengan perintah oleh pemimpin yang adil. Jadi kat sini kalau ikutkan ada isu jugalah berkenaan dengan zawi al-arham. Setengah harta pusaka tu ada pendapat katalah zawi al-arham boleh mewarisi juga harta pusaka, tapi di Malaysia undang-undang kita terima berkenaan dengan mazhab Syafi'i lah. Jadi kita ikut pada zawi al-arham tidak boleh mewarisi harta pusaka. So Baitul Mal lah yang akan mewarisi. Dan dia punya dalil dia adalah disebut selain pada Imam Syafi'i, Imam Malik juga berpendapat lah dengan Baitul Mal boleh mewarisi ni. Okay, kalau soalan dengan bagaimana boleh Baitul Mal boleh mewarisi, saya sebut pada 3 keadaan lah. Yang pertama, bila mana si mati meninggal dunia, dia tidak langsung mempunyai sebarang waris ataupun dia meninggal dunia dalam keadaan sebatang kara. Jadi memang tak ada siapa yang boleh mewarisi melainkan Baitul Mal. Jadi Baitul Mal yang akan terima harta pusaka dan akan dimanfaatkan untuk masyarakat Islam di tempat itulah. Yang keadaan yang kedua, bila mana si mati meninggalkan waris, tapi waris yang ada tu waris yang tak layak. Contohnya kes mu'alaf lah. Mu'alaf, kebanyakannya mu'alaf meninggal dunia.
dia punya ahli keluarga ada yang tak ikut masuk Islam. Jadi kalau disiasat memang tiada ahli waris yang beragama Islam, so yang akan terima harta pusaka itu adalah Baitul Mal 100%. Tapi ada juga kes contohnya si mati tidak mempunyai waris lain kecuali anak saudara perempuan daripada adik-beradik lelaki si ibu sebapa ataupun anak buah perempuan lah. Kalau ikutkan anak saudara perempuan tu ataupun anak buah tu, dia tergolong dalam waris Zawi al-Arham. So dia tak boleh mewarisi. So tak ada waris lain yang boleh mewarisi. Jadi 100% tu, 100% harta pusaka tu akan jatuh kepada Baitul Mal juga. Okay. Keadaan yang ketiga, kalau si mati meninggal dunia dan dia meninggalkan waris yang layak, cuma selepas dibahagikan di antara waris yang layak tu masih terdapat baki harta. Biasanya kes ni berlaku bila orang tu tak ada anak lelaki. Contohnya katakanlah seorang isteri meninggal dunia meninggalkan suami dan ibu dan tak ada waris lain. So dalam keadaan ni suami akan terima harta sebanyak 1/2, yang ibu pada isteri tu, si mati tu menerima sebanyak 1/3 dan Baitul Mal akan mewarisi sebanyak 1/6 baki pada harta tu. So, dalam keadaan ni baki harta yang tidak dihabiskan oleh waris fardu ataupun ashabul furud dan waris yang layak, so Baitul Mal pun akan mewarisi juga kepada pusaka tu lah. Jadi itulah antara keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan Baitul Mal juga mewarisi harta pusaka mu'alaf ataupun harta pusaka umat Islam. Itulah. Okey Ustaz, Ustaz ada sebut tentang mu'alaf kan? Okay. Ada tak kemungkinan waris-waris mu'alaf yang bukan Islam tu dia menuntut bahagian ataupun menuntut pusaka daripada Baitul Mal? Okey, kalau macam yang kita tahu, memang jelas lah dalam hadis ada sebut la yarithu al-muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim. Maksudnya memang antara orang Muslim dengan non-Muslim tu tidak saling mewarisi. Dan ni pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i jugalah. Sebab ada juga isu yang mana orang Islam boleh mewarisi daripada orang bukan Islam. Sebab kedudukan al-Islam, Islam tu lebih tinggi kedudukannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita terima dua-dua saling tak mewarisi. Kalau tengok pada kes mahkamah, memang kalau dibawa kepada mahkamah, biasanya yang akan menang adalah yang pihak Islam tu. Contohnya pernah berlaku dalam kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di antara Mawid dengan Bin Iseng. Kes ni kalau ikutkan memang surat kuasa mentadbir tu diserahkan kepada plaintiff, iaitu orang yang bukan Islam tu lah, Bin Iseng. Tapi waktu ni Mawid tengok keadaan tu sepatutnya Mawid yang mewarisi, cuma bagaimana diorang boleh mewarisi. Jadi Mawid bawa ke mahkamah dan menuntut, kemudian menang. Mawid pula yang mewarisi kepada harta pusaka tu lah. Ni pun memang biasa lah, kiranya memang undang-undang Islam di Malaysia juga guna. Tapi ada keadaan yang mana pada kes yang pernah berlaku lah, di mana ahli waris yang bukan Islam dia juga menerima harta pusaka. Tetapi ada keadaan dia. Contohnya yang berlaku adalah kes yang famous lah, kes Abdul Wahid Lim pada tahun 2005 di Majlis Agama Islam Melaka. Tapi kalau kita perhati kepada kes ini, harta pusaka tu memang dah diserahkan kepada Ma'in lah. Kiranya Ma'in memang pegang harta pusaka tu. Jadi dari segi undang-undang Islam tu tidak berlawan lah dengannya. Tapi yang menariknya, Ma'in sendiri yang sukarela ataupun dengan asas pertimbangan dia beri harta pusaka mu'alaf tu kepada ahli waris yang bukan Islam yang menuntut. Jadi kat situ pun ada punya kelonggaran ataupun flexibility Islam tu. Ada orang mendakwa bahawa Islam ni, undang-undang Islam ni macam kenapa orang bukan Islam tak boleh mewarisi kan. Yang si mati tu suami, lepas tu meninggal dunia, jadi susah pada anak-anak dan isteri. Jadi macam tak adil lah. Sebenarnya tidak.
Kalau ikutkan kita masih ada ruang, iaitu antaranya wasiat dan hibah. Kalau hibah ni Dr. Khairi lah lebih power dalam buat hibah ni. Tapi kalau dari segi ruang fleksibiliti Majlis Agama Islam tu memang dah dibuktikan lah dalam kes Abdul Wahid ni. Memang ada kes. Ada kes yang kedua, kes di Majlis Agama Islam Kelantan. Kes Abdul Rahman King. Abdul Rahman King bin Abdullah, tak silap. Tapi dalam kes ni, tak silap saya lah, Maik kiranya dia belum terima ataupun belum sah secara sepenuhnya untuk harta pusaka tu. Kiranya bila si penuntut ataupun dalam kes ni si ayah lah yang menuntut kepada harta pusaka Abdul Rahman King tu, memang geran kereta tu masih pada nama si mati, belum dipindah milik kepada Maik. Jadi proses dia lebih mudah lah. Kalau dalam kes Abdul Wahid ni mengambil masa hingga 2 tahun. Kalau di Maik sendiri tak sampailah 2 tahun. Setahun tu dah boleh selesai. Sebab tak ada urusan pindahan tu lah. Sebab urusan pindahan ni memang urusan yang panjang lah untuk pergi ke pejabat tanah dan sebagainya. Itulah ada beberapa kes. Itulah yang saya sebut 2 kes lah. Jadi tak mustahil lah. Okey Ustaz, saya ada terbaca Ustaz punya pembentangan berkaitan tentang konsep tasamuh. Boleh tak Ustaz terangkan konsep tasamuh tu dalam konteks pewarisan oleh Baitul Mal? Okay, konsep tasamuh ni kalau disebut dalam kitab-kitab Arab, biasanya dia melibatkan antara dua pihak yang berlainan agama. Tapi jarang memang saya tak jumpa lagi yang khusus pada warisan harta pusaka. Tapi yang disebut adalah berkenaan dengan konsep tasamuh dalam penunaian hak. At-tasamuh fi istifa'ul haq. Fi istifa'il haq. Dalam kitab Dr. Wabah Zahili sendiri. Cuma dalam ni dia sebut berkenaan dengan hutang. Kalau nak mudah fahamnya, konsep tasamuh ni dia lebih kepada apabila berlaku pertikaian ataupun konflik di antara dua pihak. Salah satu pihak tu akan bertolak ansur. Kiranya dia lebih kepada tolak ansur atau toleransi. Salah satu pihak akan bertolak ansur dan memberikan ataupun menghormati pandangan pihak yang kedua itulah. Jadi dalam kes pewarisan harta pusaka ni, kita boleh tengok konsep tasamuh ni berlaku bila mana pihak Baitul Mal dia sendiri yang terima harta pusaka tu dan dia yang berhak, dan orang yang bukan Islam yang menuntut tu memang tiada hak, walaupun dia akan pergi ke mahkamah dia akan kalah juga. Jadi hak ataupun kuasa tu memang atas Baitul Mal sendiri. Jadi atas Baitul Mal tu yang untuk dialah yang akan melaksanakan ataupun membuat ikhtiar menggunakan konsep tasamuh ataupun konsep toleransi untuk memudahkan ataupun menyelesaikan konflik orang yang menuntut tu lah. Cuma dalam kajian saya tu saya fokus kepada faktor yang menjadi asas pertimbangan kepada Majlis Agama Islam ataupun Baitul Mal lah. Contohnya dalam kes Abdul Wahid memang berlaku di mana keluarga yang menuntut tu memang susah, dan bila kita temu bual dengan pegawai Baitul Mal, dia sendiri sebut bahawa keluarga tu isteri tu terpaksa bekerja hingga 3 kerja, ada 3 orang anak masih belajar dan seorang anak sulungnya seorang OKU lah. Dan atas faktor kesusahan tu lah dia serahkan kepada sebuah rumah kepada ahli keluarga yang menuntut. Jadi konsep tasamuh tu kalau ikut maksudnya lebih mudah untuk faham adalah toleransi. Dia berlawanan dengan pendekatan berasaskan undang-undang. Kalau kita tengok undang-undang memang akan berpihak kepada Baitul Mal lah. Tapi disebabkan konsep tasamuh ni dia lebih luas, jadi pihak yang hak dia hilang tu kita boleh bagi juga. Macam itulah. Okey, baik. Satu penjelasan yang sangat baik berkaitan tentang pewarisan oleh Baitul Mal ni. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh, apa pandangan Ustaz jika ada pihak yang mempertikaikan Baitul Mal ni sebenarnya tak layak.
sebab kaedah rod ataupun membahagikan harta pusaka kepada zawi arham itu diperlukan berbandingkan Baitul Mal. Kerana mungkin hujahnya Baitul Mal kurang ditadbir dengan baik. Apa pandangan Ustaz? Berkenaan dengan ni kes pasal zawi al-arham lah, boleh mengurisi ataupun tak kan. Kalau pandangan saya lah, saya pun bukanlah orang yang pengalaman dalam urusan harta pusaka. Saya hanya mengkaji untuk master lah. Kalau pandangan saya, macam saya ada juga tanya kepada responden ataupun pegawai Baitul Mal waktu berbual tu. Dia ada menyebutkan sebenarnya dalam isu ni sebenarnya pasal tebus pusaka lah. Dia ada dua lah, satu tebus pusaka, lagi satu kita beri secara hadiah. Yang saya cerita pasal kes Abdul Wahid Lingkar adalah lebih kepada kita beri secara hadiah, kiranya Baitul Mal serahkan secara percuma. Okay. Tapi ada juga dalam kes tebus pusaka di mana Baitul Mal sendiri dia jual bahagian harta pusaka Baitul Mal tu kepada waris yang menuntut ataupun sesiapa yang menuntut. Memang boleh dibolehkan lah. Cuma adakah kita sepatutnya Baitul Mal tu beri kepada ahli waris yang zawi al-arham ni, yang Islam, ataupun kita bagi kepada yang bukan Islam? Kalau pandangan saya lah, kita tengok kepada keadaan orang bukan Islam tu jugalah. Contohnya dalam kes Abdul Wahid Lingkar, keluarga yang menuntut tu memang susah, dan jika Baitul Mal tidak berikan harta pusaka tu, mungkin akan mengkeruhkan lagi keadaan di antara Baitul Mal dengan orang bukan Islam. Sebab kalau kita tengok pada kes Abdul Wahid Lingkar, dah masuk sampai ke surat khabar. Sampaikan ahli politik pun terlibat. Waktu tu adalah dia punya kes penyerahan ataupun urusan berkaitan dengan stamp semua tu. Ahli politik yang tolong bayarkan sampai tahap tu lah. Jadi waktu tu Maim pun memang dia nak menjernihkan keadaan, jadi dia utamakanlah untuk beri kepada ahli waris yang bukan Islam tu. Tapi cantik juga kalau Baitul Mal sendiri berikan kepada zawi al-arham ataupun zawi al-arham yang susah, ataupun ahli keluarga Islam tu yang susah, boleh cari siapa yang susah, berikan kepada mereka. Macam itulah pandangan saya. Wallah. Okey, satu jawapan yang saya rasa sangat puas hati. Mungkin lepas ni kalau ada pihak yang mempertikaikan tu, bolehlah kita rujuk pandangan Ustaz Amir ya. Okey, so maka saya dapat simpulkan bahawa dalam konteks di Malaysia, harta pusaka contohnya bagi waris yang tak ada asobah dan hanya ada waris zawi arham memang akan dapat kepada Baitul Mal. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Amir atas satu perkongsian yang sangat baik. Bagi pandangan saya, topik ini boleh dilanjutkan kepada PhD lah. Sebab topik ni dia sangat bagus. Banyak benda yang boleh diteroka lagi. Okey, insyaAllah selamat menamatkan pengajian sarjana ekonomi Islam. Tahniah saya ucapkan kepada Ustaz Amir. InsyaAllah nanti kalau ada perbincangan lain, kita boleh kita boleh adakan lagi perbincangan ya. Susah juga nak dapat ni. Okey, so kita akhiri pertemuan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amir. Terima kasih juga Dr. Gaidi.